boleh buat hitungan. Okey. Jika ada banyak simpanan GSA dan perlukan tunai, okey, maknanya bila kita ada simpanan dekat GSA, kita nak pakai duit. So maknanya kita boleh buat GCA. So maknanya pegangan emas kita tu masih ada tapi kita boleh dapat tunai. So maknanya duit dapat emas, dapat untung. Dapat duit, dapat emas, dapat untung. Okey. Okey, perbandingan kedai pajak dengan GCA. Okay, sebab GCA ni banyak yang kata sama konsep dia macam kedai pajak, tapi sebenarnya dia berbeza. Sebab kedai pajak bila kita buat pajak kita dapat pinjaman sekitar 75%, tapi dekat Quantum Metal kita dapat 85%. Dekat kedai pajak kita ada tempoh, kena tebus 6 bulan, 12 bulan ataupun 18 bulan. Maknanya kita ada tempoh masa. Tapi dekat Quantum Metal tak ada tempoh masa. Okay? Maknanya lagi lama kita biarkan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lagi bagus. Sebab kita dapat keuntungan daripada kenaikan harga emas. Okay? Kedai emas dia ada lock harga. Maknanya kalau masa tu kita buat harga dia adalah 300 per gram, so maknanya sampai bila-bila harga tu 300 per gram. Tapi dekat Quantum Metal dia tak lock harga. Itu sebab dengan GCA kita boleh dapat keuntungan. So maknanya contohnya masa kita buat GCA tu harga emas adalah 290. Lepas tu kita biarkan berapa tahun harga emas naik kepada 350. So maknanya kita dah boleh jual, dapat untung daripada kenaikan harga emas. Itulah bezanya kedai pajak ataupun Aranu berbanding dengan GCA sebab dia tak lock harga. Okay, itu keistimewaannya. Okay, upah simpan emas dekat kedai pajak memang tinggi sehingga mencecah 12% setahun. Tapi dekat GCA ni dia hanya kenakan management fee 3.5% setahun. Okey, contoh sistem pajakan luar, kalau kita contohnya kita ada 10,000, kita dapat pembiayaan 75%, lepas tu upah simpan kita kenakan setahun cecah hingga 24%, ada limit masa 6 bulan, 12 bulan, kalau kita tak dapat bayar kita extend pada 18 bulan, dan kalau tak 18 bulan pun tak bayar, maknanya emas kita tu dilelong. Okay. So statistik Aranu menunjukkan 1 bilion emas dilelong setiap tahun. Sebab apa yang kita tahu, orang yang pajak ni memang dia perlukan duit. Bukannya orang senang. So maknanya bila dia perlukan duit, lepas tu kita pula kena tebus dalam tempoh masa terdekat, memang susahlah untuk dia orang tebus. So nak tak nak terpaksa kena lelong. So itulah kelemahan, keburukan orang kata sistem pajak. Berbanding dengan sistem GCA di Quantum Metal, kita boleh buat untung dengan bila kita atas kenaikan harga emas. Okay? Contohnya, kita buat 10,000, kita dapat pembiayaan 85%. So yuran pengurusan dikenakan atas 85% atas pembiayaan tu. Maknanya kita tak dikenakan 10,000 daripada 10,000, tapi kita dikenakan daripada 85% tu adalah 8,500. So daripada 8,500 tu adalah 297.5% setahun. So kalau kita biarkan dalam masa 5 tahun, kita kena 1,487.5%. So maknanya dia tak ada limit masa. Okay. So kenaikan harga emas ni kita tahu dari tahun ke tahun dia meningkat. Contohnya kenaikan emas setahun dalam 25%. Tapi kita ambil lah purata setahun dalam 20%. So maknanya kalau 5 tahun kenaikan harga emas 100%. So contohnya kalau kita buat harga emas pada masa tu dalam masa tempoh 5 tahun, harga emas naik 100%. Okay? Daripada jumlah kasar kita ada untung bersih, modal 10,000 campur untung 10,000, kita dapat jumlah kasar.
So jumlah kasar tu kita tolak pula dengan kita punya pembiayaan yang kita dapat tu, yang 85% tu, dengan tolak management fee. So kita boleh dapat untung RM10,012. Okay. So maknanya duit kita dah dapat 85%. So dalam tempoh, lepas tu kita dah berbelanja, dalam masa yang sama duit tu datang balik RM10,000. Siapa tak nak? Maknanya duit duit yang kita dah belanja, dah hangus tu datang balik. So itulah kelebihannya GCA. Okay. So apa yang kita nak bagi tahu, tolong ambil manfaat tentang GCA ni. Rugi kalau kita tak gunakan fasiliti GCA. Okay, daripada sini kita dapat tahu untuk contohnya kita ada 2,000, kita buat GCA kita akan dapat 85%. Maknanya 1,700. So maknanya daripada 15% tu RM300 memang simpanan kita. Kita kena simpan. Okay. So maknanya kalau kita buat GCA pada masa tu harga emas adalah 250 per gram. Kita ada 2,000. Maknanya 2,000 bagi 250 kita akan dapat 8 gram. Okay. So 8 gram kita masukkan, kita akan dapat dalam masa 1 hingga 5 hari akan masuk 85% ke akaun kita. Okay. Contohnya kita biarkan kita punya GCA tu dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun emas naik daripada 250 naik 250. Okay. So maknanya 350 kali kita ada 8 gram dia menjadi 2,800 nilai emas kita. Lepas tu kita tolak balik nilai yang kita dah dapat. 85% tu masa mula kita buat GCA kita dah dapat 85%. Kita tolak 1,700. Charge management fee 35% daripada 1,700. Bukan daripada 2,000, daripada pembiayaan yang kita dapat tu, yang 85% tu. So maknanya kita darab 3, kita dapatlah 178.5. So kita tolaklah 2,800, tolak pembiayaan yang kita dapat, tolak management fee. So kita ada untung 921. So kita boleh tengok kita hanya disimpan 15%, hanya RM300. Tapi kita boleh untung 921 atas kenaikan harga emas. Okey. Untuk GCA ni kita dah tahu yang kita memang kena tersimpan 15%. So maknanya tak semua orang boleh buat GCA ni. Okay. So maknanya dia kena tahu berapa nilai duit lebihan dia, duit simpanan yang dia, duit apa orang kata contohnya gaji dia, berapa dia boleh simpan. Contoh kita boleh buat simpanan 500. So maknanya kita nak tahu berapa kita kena buat GCA, kita pakaikan apa orang kata, kita dapatkan gabungan duit simpan dengan duit lebihan campur duit pakai. So maknanya kita darabkan duit yang kita boleh simpan, darab 5.67, kita akan dapat duit yang kita guna untuk duit pakai. Okay, kita dapat 2,835. So kalau kita simpan cuma 500, kita cuma dapat 1.66 gram. Okay. Tapi kalau kita dengan 2,835 tu, kita guna duit pakai kita dapat 9.45 gram. So maknanya bila kita gabungkan duit simpan dengan duit pakai, kita akan dapat nilai yang kita buat GCA tu adalah 3,335. Okay. So daripada duit simpanan dengan duit pakai ni kita boleh dapat 11 gram. Berbanding kalau kita buat simpanan biasa, kita cuma 500 tu cuma kita dapat 1.66 gram saja. Tapi disebab bila kita guna sistem GCA ni, kita boleh dapat 11.11 gram. Okay. So maknanya duit dapat 85% tu, emas dapat, belanja dapat, hanya tunggu emas naik harga untuk dapatkan untungan ke atas berat 11.11 gram tu. Okay. So maknanya dengan GCA ni, kita boleh gunakan duit simpan kita dengan duit pakai kita, combinekan, kita boleh dapat nilai gram yang lebih jika kita guna secara kaedah biasa. Okay.
Okey, sekarang kita masuk pada produk yang ketiga, di mana produk yang orang kata uh, wow sangat. Tadi kita cerita GCA tu produk yang best, tapi bila produk yang ketiga ni, Gold Asset Enhance ni lagi wow, memang best sangat. Sebab orang kata majority yang bila register dekat Quantum Metal ni, dia akan gunakan facility JE ni. JE ni dia emas, orang kata account simpanan emas berganda. Dia ada uh, lima, apa, 5 kali, 10 kali yang patuh syariah. Dia merupakan short term atau medium term bergantung pada harga emas. Pembiayaan tawaruk murah bahah, pembiayaan tertangguh yang pertama di dunia. Beli waktu harga rendah, jual terminate waktu tinggi. Nikmati keuntungan berdasarkan harga emas masa. Spread untuk JE 10X ni sangat rendah, 3%. Untuk JE 5X 4%. Ini merupakan produk yang paling rendah dia punya spread markup dia 3 hingga 4% berbanding dengan produk yang lain yang agak tinggi. So untuk JE ni dia sama dengan GCA, dia ada dikenakan management fee ataupun profit rate 3.5% setahun. Perlu ada holding power dan buying time, tiada margin call, tak perlu top up dan for sale. Contohnya kalau JE 10X ni, kita simpan 1,000, kita beli emas 1,000, kita akan dapat nilai emas 10,000. Kita beli 10,000, kita akan dapat 100,000. Kita beli 100,000, kita dapat nilai emas 1 juta. Itulah kelebihan JE ni. Kalau kita buat simpanan emas, kita susah nak dapat simpanan sampai 1 juta. Tapi bila kita ada JE ni, hanya 100,000 saja kita dapat simpanan bernilai 1 juta. Okay. Okay, JE 10X ni satu unit dia bersamaan dengan 250 USD. JE 5X dia bersamaan dengan 25 USD. Okay, untuk gandaan 10X ni, contohnya kita ada 1,000, kita akan dapat pembiayaan 9 unit bersamaan dengan RM10,000. Okay. So daripada 10,000 ni kita dikenakan management fee 3.5% daripada pembiayaan tu, iaitu 9,000 tu, bukan yang 10,000 9,000 tu dikenakan 3.5%, maknanya setahun dikenakan RM315. Setahun ni dia cuma, bukannya setahun kita memang kena bayar advance setahun, tapi dia kira prorate. Maknanya kalau kita hanya gunakan fasilitinya selama contohnya 3 bulan, so maknanya dia akan refund balik 9 bulan punya management fee tu. Okay, so kita dapat balik dengan keuntungan dengan modal kita tu. Jika harga emas naik 10%, contoh dia akan dikira daripada 10,000, bukannya daripada 1,000 gandaan tu. So kita akan untung 1,000. Keuntungan maknanya 1,000 kita tolak 3 management fee tu, bersih kita dapat RM685. Okay. Okay. Untuk JE ni, kita untung 5%, dia bersamaan dengan 50% profit. 10% bersamaan dengan 100% profit. 12% bersamaan dengan 112% profit. Sebab dia ada gandaan 10. Sama juga dengan kalau kita ada modal 10,000, kita dapat pembiayaan 9 unit, kita akan simpanan emas kita tu bernilai 100,000. Okay. So daripada 100,000 tu, kita dikenakan 3.5% daripada pembiayaan yang dibagi tu, iaitu 90,000. So 90,000 kita dikenakan 3,150 setahun. Okay. So maknanya jika untung dalam masa 4 bulan, kita dikenakan 1,050, yuran pengurusan yang dipulangkan 2,100. So maknanya management fee tu kita kena 3,150 masa kita bayar, masa kita beli tu. So bila kita terminate, kita hanya pakai 4 bulan saja. So maknanya 8 bulan punya management fee tu akan refund balik. Okay. So jika harga emas naik 5%, daripada 100,000 kita untung 5,000. So daripada 5,000 campur management fee yang kita dapat tu 7,100, campur modal 17,100 kita akan dapat bila kita terminate. So maknanya kita modalkan 10,000 saja, tapi kita dapat boleh untung
Atas kenaikan harga emas 5%, kita boleh dapat 17,100. Okay, sama juga kalau kita ada modal 100,000, kita digandakan menjadi 1 juta. Okay, untuk JLE ni dia sama macam orang kata kita beli rumah, di mana kita dapat pembiayaan, okay, pemilikan rumah 100%. Contohnya harga rumah 1 juta, kita tak pun bayar 1 juta, kita cuma bayar 10%. Maknanya 100,000. Lagi 900,000 tu adalah pinjaman bank. Okay. Tapi JLE ni kita dapat deposit kita 10%, 100,000, dan pemilikan harta kita dapat 1 juta. So maknanya pembiayaan ni dipanggil tawaruk murabahah, dia sebagai pembiayaan, tapi pinjaman di bank tu dia tak patuh syariah sebab dia ada riba. Okey, bila kita cerita pasal kelebihan, kebaikan, keuntungan, tapi kita kena tahu juga apakah ke kerugian, keburukan bila harga emas jatuh. Okay. So maknanya bila harga emas naik 1%, kita untung 10%. Harga emas naik 5%, kita untung 50%. Harga emas naik 10%, kita untung 1%. Tapi bila harga emas turun 1%, kita akan rugi 10%. Bila harga emas turun 5%, kita akan rugi 50%. Bila harga emas turun 10%, akan rugi 100%. Tapi kerugian ni hanya orang kata atas kertas saja, dalam sistem saja. Sebab kita tak ada margin call, tak perlu top up, tak ada for sale, hanya perlu tunggu harga emas naik baru kita jual. Masa harga emas turun tu kita biar saja, jangan terminate, jangan buat apa-apa, kita biar saja harga emas naik baru kita jual. Okey, kelebihan di Quantum Metal. Quantum Metal bukan saja menyediakan platform jual beli emas. Okay, tapi sekarang ni Quantum Metal dah melebarkan sayapnya dengan adanya QM Jewellery. QM Jewellery ni dia kedai jual emas 916. Kalau kita gunakan platform digital, dia merupakan emas 999.9, tapi QM Jewellery merupakan emas 916. Okay, so maknanya untuk outlet yang pertama dah dibuka, dah beroperasi di HQ di Penang, dan yang sekarang ni outlet yang kedua hujung tahun Januari ni akan dibuka di Johor, dan outlet yang ketiga dijangka akan dibuka pada Februari pada di Malakat Mall di Cyberjaya. Okay. So selain tu juga Quantum Metal ada QM Pharmacy. Okay. QM ada apa untuk membeli belah di Malakat Mall dengan menggunakan kita punya akaun emas. Kita ada kios, siling emas, dan yang terbaru kita ada QM Mobile, di mana kita boleh mendapat kelebihan bila kita bayar bil telefon kita, Red One ni, kita dapat simpanan emas. Sebelum ni kita bayar bil itu habislah. Tapi dengan kita adanya Red One untuk Quantum Metal ni, kita bayar bil, kita dapat simpanan emas. So mari kita sama-sama gunakan fasiliti yang Quantum Metal sediakan ni. Rugi kalau siapa tak ambil peluang. Okay. Yang ni mungkin ramai yang dah tahu video-video MOU antara DPIM dan Quantum Metal pada Februari 2022. Lepas tu ada Cosmo 7 Mac 2022, emas sebagai penyelesaian pemulihan ekonomi. Okey, Quantum Metal keluar dekat Nightline tentang gold ATM mesin Quantum Metal, di mana Quantum Metal ada ATM gold. Okey, Quantum Metal menerima anugerah International Finance Awards 2022. Siaran akhbar Besra Gold, di mana Quantum Metal merupakan pemegang terbesar, major shareholder untuk Besra, di mana Besra ni merupakan syarikat Australia. Dia ada menjalankan pelombongan di Bau Sarawak. Okay, so Quantum Metal menjadi pemegang saham terbesar di Besra. So yang ni kita boleh baca Quantum Metal merupakan pemegang saham terbesar Besra Gold
ada keluar dalam uh, Keratan Akbar. Quantum Metal merupakan pemegang saham terbesar di Bursa Gold. Okey, pada bulan kemerdekaan tahun lepas, Quantum Metal ada ekspedisi perpaduan watikah kemerdekaan. Ini disponsor oleh Quantum Metal. Okay, kita boleh dapatkan maklumat tentang Quantum Metal di laman web rasmi Quantum Metal. Okay, testimoni macam kita tahu GAE ni merupakan produk yang wow sekali dekat Quantum Metal, yang killer produk dekat Quantum Metal. So daripada sini contoh testimoni pertama ni, modal 205,000 pada 11/11/2001, penjualan 247, untung 41,762 dalam masa 1 bulan saja, 20.3%. Yang ni testimoni kedua, modal 264,800 pada 28/11/2001, jual pada 18/2/2022, dapat 302,976, keuntungan 14.41, untung 38,000 dalam masa 3 bulan. Lepas tu modal 534,335 pada 17/9/2021, jual pada 3/3/2022, 1,15,185, keuntungan 89%, di mana dia dapat 480,850 dalam masa 6 bulan. Masya Allah. Testimoni keempat, 28/1/2022, modal 17,500 dan jual pada 23/2/2022, 20,000, dapat 20,500, keuntungan 17%, iaitu 3,000 dalam masa 27 hari. So daripada sini banyak lagi testimoni yang kita dapat daripada GIE. Okay, untuk profile company saya rasa dah cukup sini. Saya akan share pula untuk sebab kita ada baki lagi 15 minit untuk reseller. Okay, untuk Quantum Metal kita bukan saja ada 3 produk saja. Kita ada kelebihannya, kita boleh dapat passive income daripada Quantum Metal. Okay, so kenapa 6 kelebihan sebagai consultant Quantum Metal ni? Kita dapat commission ataupun cashback daripada kita punya pembelian sendiri. Lepas tu ranking dikekalkan, maknanya kita tak ada istilah turun pangkat. Perniagaan boleh diwarisi, tunai commission setiap hari. Inilah salah satu yang saya tertarik menjadi reseller Quantum Metal, di mana setiap pembelian kita ataupun orang networking kita terus orang kata pembelian tu kita terus dapat commission, terus nampak reflect daripada akaun kita. Itu yang salah satu bagi saya lah yang saya tertarik bila menjadi consultant di Quantum Metal. Okay, so tak ada maintenance, tak ada KPI. Okay, untuk menjadi kelebihan introducer dan dealer di Quantum Metal, sebagai introducer kita dapat, kalau GIE 10X dapat 2%, dealer kita dapat 7%. Itu sebab kita kena kena pastikan kita nasihatkan kita jangan duduk saja dekat introducer, kita kena upgrade menjadi dealer. Sebab perbezaan 2% dengan 7% tu, siapa tak nak kan 7% daripada berbanding dengan 7%, berbanding dengan 2%. Okay, so kita boleh nampak perbezaan income. Kalau untuk JE Consultant itu unit kita cuma dapat RM22, tapi kalau dealer kita boleh dapat RM77. Okay, contohnya orang tu beli 30 unit, kita dah boleh, kalau introducer 2% cuma 660, tapi sebagai dealer daripada pembelian 30 unit tu kita boleh dapat 2,310. Ini yang dikatakan passive income. Okay, 7% kita dapat. Okay, sama juga dengan untuk GCA, GSA, cuma kita untuk introducer kita dapat 0.5%, tapi untuk dealer kita dapat 2%. Okay, dekat laluan kerjaya sebagai konsultan ni kita bermula
bila kita dah beli JE tu, kita boleh dipromote sebagai introducer. Lepas tu kita boleh upgrade sebagai consultant dealer developer. Lepas tu pada merchant developer, senior merchant developer. Okay. 6 kelebihan sebagai consultant content meter, kita ada CP58 di mana kita boleh declare kita punya income tax. Lepas tu kita punya payslip pun berlaku untuk pinjaman bank. Okay, untuk introducer, bila kita dah beli 3 unit JE 5X ataupun JE 10X, kita dah boleh upgrade kepada introducer. Kita kena pastikan kita bagi tahu kita punya dealer, kita punya referral, maknanya dia akan promote kita sebagai introducer. Okay, untuk struktur commission introducer, kita akan dapat 2%. Okay, 2% daripada pelanggan baru. Tapi kalau di bawah kita tu pun introducer, kita dah terputus. Tak ada dapat commission. Maknanya orang yang bawah kita tu, introducer di bawah kita tu yang akan dapat 2%. Okay, bila kita dah introducer, kita kenalah orang kata ambil kelebihan untuk upgrade kepada dealer. Okay, dealer ni kita perlukan 5 direct investor introducer. Lepas tu setiap pembelian 5 orang direct ni berjumlah 30 unit. Lepas tu kita kena bayar RM300 training daripada PM. Okey, untuk struktur commission consultant dealer, kita akan dapat 7% daripada pelanggan baru. Tapi kalau di bawah kita tu ada introducer, kita akan dapat 5% saja. Introducer dapat 2%, kita dapat 5%. Okey. Okey, untuk jadi dealer ni kita boleh guna secara proxy ataupun organik. Proxy maknanya kita daftarkan kita punya keluarga, ibu bapa, ayah, abang, kakak, kita beli atas akaun diorang sebanyak 30 unit. Tapi kalau kita guna secara organik ni maknanya kita cari siapa-siapa kawan kita, family apa semua, sampai berapa yang sampailah total pembelian mereka tu 30 unit. Okay, consultant dealer developer memerlukan 5 direct dealer, di mana jumlah JIE 10X berjumlah 150 unit. Okey, struktur commission dealer developer dia sama dengan dealer, tapi kelebihan dealer developer ni dia boleh override daripada pembelian dealer. Okey. So override tu dia boleh sampai cecah boleh dapat 3.5%. Itu kelebihan perbezaan dealer dengan dealer developer, di mana dealer developer ni dapat override 3.5%. Okey, consultant merchant, kriteria kelayakan merchant dia memerlukan 5 direct dealer, dealer developer 5 orang dan 25 direct dealer untuk melayakkan dia sebagai merchant. Okay. So struktur commission consultant merchant 2 kali ganda daripada dealer dengan developer, di mana merchant ni mendapat 14% daripada pelanggan baru. Lepas tu dia akan dapat override daripada dealer-dealer ataupun dealer developer di bawah ni. Seperti struktur di bawah ni, dalam slide ni. Okey, testimoni pendapatan consultant untuk dealer kita boleh cecah pada 7,000, 8,000, dealer developer 65,000, 67,000. Ada lepas tu yang untuk 180,000 pun ada. So maknanya income di Quantum Metal ni unlimited. Itulah kelebihannya bila kita mengambil peluang sebagai consultant. Okey, merchant. Pendapatan sebulan ada yang mencecah 738,000, 445,000, 354,000. Dan senior merchant kita boleh cecah sebulan 2 juta income. Masya Allah, 2 juta. Kalau kita 2 juta, kita nak buat apa dengan 2 juta tu? Okay. Okay, tips ke arah dealer. Melahirkan produk facility PM, kita kena pastikan kita tahu tentang produk GSA, GCA dan GAE. Lepas tu kita kena rajin bertanya, belajar daripada Zoom dan banyak tengok pada YouTube, TikTok apa semua. Sebab tak ada alasan yang kita orang kata bila cakap tak tahu.
nak jadi dealer, tak tahu nak belajar kat mana. Sebab banyak sumber-sumber yang kita boleh belajar sekarang. Okey, saya rasa dah itu saja yang saya boleh share untuk reseller pun. Okey, Alhamdulillah. Okey, Amizi, kita sebenarnya ada berbaki lagi 5 minit. Kita buka Q&A sekejap dekat ruangan chat. Kalau ada siapa nak bertanya soalan berkenaan dengan tiga topik utama yang Cik Mizi kongsikan tadi. Kita bermula dengan produk, company dan juga reseller program. Ada soalan ke di ruangan chat? Sebab ada juga yang dah start left, tapi tak apa. InsyaAllah. Uh, ada soalan ke yang nak diajukan untuk Q&A kita ni? Kalau tak ada, kita mungkin Cik Amizi boleh buat kata-kata akhir atau kata-kata penutup, kata-kata semangat. Okey, ada daripada Tengku Isma. Salam, boleh tolong explain tentang isu reserve emas QM melebihi reserve emas Bank Negara Malaysia, BNM. Daripada Tengku Isma. Oh, reserve emas yang mana quantum metal ada Dia 30 lebih daripada lebih daripada tu Sebab ha, untuk bank negara tu dia hanya untuk simpanan reserve untuk kerajaan. Tapi yang quantum metal ni dia simpanan atas orang kata syarikat individu. Okay, so maknanya memang dia ada simpanan emas daripada uh, simpanan, tak silap saya lah, sebab yang ni pun saya kurang arif bahagian yang ini. Tapi dia disebabkan simpanan emas daripada yang kita miliki daripada Besra, Besra company di Besra, mining di di bawah bawah tu. mining di Ya. bawah Sarawak. Dia Ya, merangkumi itu sekali. ya. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, insyaAllah kita boleh teruskan ke kata penutup, Cik Mizi. InsyaAllah. Okey, sekarang ni quantum metal tengah viral, banyak yang kata isu-isu hangat di luar sana. Okey, so maknanya kita ni sebagai pemegang akaun quantum metal ataupun yang berdaftar dengan quantum metal tu, kita kena pastikan kita ada ilmu. Jangan tak ada ilmu, kita tak nak join Zoom, tak nak ambil tahu tentang apa produk, tentang company. Lepas tu kita terus bila dengar saja orang luar cerita-cerita luar, haters-haters, kita terus melata. Okay? Sebabkan kita tak tahu tentang company, apa dia kelebihan company, apa dia kelebihan produk kita. So maknanya kita kena dapatkan informasi yang betul daripada sumber yang sah. Okay? Tidak ada keraguan. Maknanya kita bila kita ada ilmu, kita tak ada keraguan sedikit pun tentang QM kecuali dengan mereka yang tidak berilmu. So maknanya bukan kata kita tak kita boleh percaya 100%, tapi sekurang-kurangnya kita ada ilmu yang boleh meyakinkan pada kita punya klien ataupun masyarakat. So maknanya kita rajin-rajin nak join Zoom. Kita pun dekat TGC ni kita ada 3 kali seminggu. Maknanya kita boleh belajar. Tak ada istilah kata tak tahu. Okay? Lepas tu kalau contohnya kita tak ada peluang join pada hari yang tu, kita boleh ada recording pula tu, kita boleh tengok balik. Dari grup lain pun ada juga Zoom. So banyak information yang kita boleh dapat tentang quantum metal ni. Okay, itu saja. Okay, Alhamdulillah. Kata-kata semangat dan juga kata-kata penutup daripada tuan speaker kita sangat bertepatan dengan keadaan isu semasa sekarang. Kita cuba cari maklumat sebaik mungkin. Sebab sekarang ni rasanya untuk akses dengan maklumat yang benar, maklumat yang tepat, rasanya dah tak ada masalah. Sebab rata-rata daripada kita semua dah ada social media sendiri, dah ada kaedah yang terbaik untuk kita dapatkan maklumat-maklumat yang lebih tepat daripada kita ambil bulat-bulat apa yang tengah beredar di social media kita. So, Alhamdulillah kita pun dah sampai ke penghujung rancangan.
ke penghujung program majlis kita, dan malam besok kita akan ada lagi Zoom class berkenaan dengan sistem dan juga calculate your profit, dan Rabu malam ada juga untuk consultant sharing. So alhamdulillah kita dah selesai untuk malam ni. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua partisipan yang setia daripada awal hingga ke akhir ni. Dan tidak lupa juga kepada tuan speaker kita, Tuan Hamizi Makno, yang sudi bersama dengan kita. InsyaAllah kita doakan semoga tuan speaker kita dipermudahkan urusan dunia akhirat. Dan izinkan saya juga ingin mohon ampun dan maaf mewakili daripada TGC sekiranya ada tersalah, terkasar bahasa, tersilap tutur cara ataupun tersalah teknikal waktu saya kendalikan sesi Zoom ni. InsyaAllah yang cantik indah itu datang dari Allah, yang cacat cela itu datang dari saya. InsyaAllah saya akan baki dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siri yang akan datang. Terima kasih lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam semua.